Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan Rifki bin Amir. Saya akan terangkan Bukit Melawati semakin dilupakan. Asal usul di Kuala Selangor. Mungkin yang ramai tidak tahu, Bukit Melawati di sini dahulunya adalah pusat pentadbiran bagi kerajaan Kesultanan Selangor sebelum ia berpindah ke Jogera, Banting dan Bandar di Raja Kelang sehingga sekarang. Berdasar sejarah, Sultan pertama yang bersemayam di Bukit Melawati ialah Sultan Salahuddin Shah, iaitu pada tahun 1743, diikuti Sultan Ibrahim 1778 dan Sultan Muhammad 1826. Mengikut asal usul nama Kuala Selangor, ia dikatakan diambil daripada nama seekor langau. Kisahnya bermula apabila seorang pahlawan dari Melaka yang perjalanan ke utara singgah ke suatu kawasan untuk berehat selepas negerinya dikalahkan Portugis. Pahlawan itu keletihan, kemudian terlelap di bawah sebatang pokok sebelum datang seekor langau mengiringi kepalanya. Walaupun pahlawan itu cuba memukul langau berkenaan berkali-kali, serangan itu tetap berjaya mengelak. Ketika itu timbul di fikiran pahlawan itu terbabit bahawa dia tidak pernah dikalahkan oleh mana-mana pahlawan, namun gagal membunuh seekor langau. Bermula dari peristiwa itu berkenaan, dia berhasrat untuk menetap di kawasan itu dan memakannya sesatu langau, kemudian bertukar menjadi Kuala Selangor. Kisah ini adalah persamaan dengan cerita asas Singapura yang bermula daripada singa. Begitu juga dengan pokok Melaka yang membawa kepada nama Melaka. Pendapat lain pula mengatakan nama Selangor berasal dari pokok Metangau, iaitu sejenis kayu laut dan masih didapati di pinggir sungai Selangor sehingga kini. Di Kuala Selangor terdapat sebuah busuk Melawati, iaitu kawasan yang menjadi tumpuan orang luar untuk berlagak ayam. Disebabkan ramai yang berkunjung ke busuk itu, ia kemudian diberi nama Bukit Melawati. Faktor suram, namun bagi penulis buku sejarah Kuala Selangor, Datuk Yusof Hassan, ada nanda kekecewaan yang diluahkan apabila melihat keadaan bukit yang menjadi peninggalan sejarah negara itu seperti hidup segan mati tidak mahu. Beliau berkata tidak acuh tidak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan menyebabkan warisan bangsa Melayu yang tercatat di Bukit Melawati semakin dilupakan kerana masyarakat lebih diberi pendedahan mengenai sejarah kotak A Famosa di Melaka. Yusof berkata atas faktor itu, tidak heranlah jika ramai tidak tahu mengenai kewujudan bukit bersejarah itu, sedangkan pada zaman dahulu ianya menjadi tumpuan kerana banyak kapal yang membawa orang besar berlabuh di sini. Berikutan lokasinya yang menghadap Selat Melaka. Saya sedih kerana persepsi orang sekarang hendaklah datang ke Bukit Melawati sebab hendak melihat telatah lontong dan kera yang jinak serta manja. Kenapa persepsi ini timbul? Kemungkinannya sejarah kemigilaan Melayu ini akan luput akhirnya, dikatakannya ketika ditemui di rumahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan Rifki bin Amir dari kelas DPSU 4A. Saya akan menunjukkan cara-cara memasak gulai kuning udang. Bahan-bahannya ialah setengah kilogram udang, 6 biji bawang merah, beberapa hiris lengkuas, 1 keping asam gelugur, 1 sudu besar gula dan 1 sudu kecil garam dan 1 sudu kecil serbuk kunyit, 3 biji lada kering, sekali 1 mangkuk santan. Bahan yang perlu dikisarkan ialah 6 biji bawang merah, beberapa hiris lengkuas, 3 biji lada kering. Okey, yang pertama masukkan santan. Yang kedua,
masukkan bahan-bahan yang telah dikisar tadi. Okey. Dan kacau hingga sebati. Okey, yang ketiga masukkan gula. Lepas tu garam. Dan serbuk kunyit. Lepas tu kacau hingga sebati. Lepas tu masukkan pisang gugur. Setelah kuah mendidih, masukkan udang. Tunggu sehingga udang masak. Setelah udang masak, bolehlah tutup api. Inilah hasil masakan saya, iaitu gulai kuning udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahimi bin Abdul Majid, DHU 202025271 dari kelas DPHU 4C. Saya akan menceritakan sejenis makanan tradisional yang ada di tempat saya, iaitu gulai batang pisang. Jom kita lihat cara-cara penyediaannya.
Okey, sebentar tadi kita telah lihat cara penyediaan bahan-bahan untuk memasak gulai batang pisang. Sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak gulai batang pisang. Yang pertama, mestilah kita menggunakan bahan utama kita, iaitu batang pisang. Yang kedua, daging yang dihiris kecil-kecil. Yang ketiga, bawang yang dikisar. Yang keempat, kerisik. Yang kelima, serbuk kari yang dibancuh dengan air. Yang keenam, santan. Yang ketujuh, bahan-bahan untuk menumis, iaitu kita ada kulit kari manis, daun kari, bawang merah, bawang besar dan halia. Kita juga ada secukup rasa, iaitu gula dan garam, air dan minyak masak. Okey, kita akan lihat cara-cara untuk memasak gulai batang pisang.
kita telah lihat cara penyediaan dan cara-cara memasak gulai batang pisang. Jadi inilah hasilnya, gulai batang pisang. Okey, kita lihat warna yang menarik dan bau yang mengharumkan dan menyelerakan. Jadi jom kita rasa. Kita dapat lihat batang pisang yang empuk dan daging yang lembut. Okay. Okay. Gulai batang pisang ini enak dimakan dengan nasi panas dan sambal belacan. Okay. Selamat menjamu selera. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah lihat cara penyediaan, bahan-bahan yang digunakan, cara-cara untuk memasak gulai batang pisang. Gulai batang pisang ini berasal dari negeri Jelapang Padi, iaitu negeri Kedah, Darul Aman. Gulai batang pisang amat sinonim dengan masyarakat di kawasan kampung apabila berlaku majlis keramaian seperti kenduri kahwin, kenduri tahlil dan majlis-majlis lain. Ia sering dimasak secara bergotong royong oleh masyarakat setempat di dalam kawah, dan gulai batang pisang juga dikenali sebagai gulai kawah. Beberapa daerah yang popular dengan masakan gulai batang pisang ialah daerah Baling, daerah Sik, daerah Pendang dan lain-lain daerah. Keenakan rasa dan baunya yang menyelerakan dapat menarik selera untuk orang ramai memilih masakan tersebut. Gulai batang pisang enak dimakan bersama nasi panas dan sambal ulam. Keenakan resepi kampung yang disajikan dapat menambah selera orang ramai, serta kemanisan batang pisang yang empuk menambah lagi rasa keenakan gulai batang pisang. Gulai batang pisang sedap dan senang disediakan. Gulai batang pisang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi guys. Okey, saya Muhammad Ramzi bin Azali, nombor metrik DHU 202025331 daripada kelas DPSU 4A. Baiklah, hari ini saya akan reviewkan kepada anda masakan yang famous dan terkenal di mana? Di Melaka. Ya. Okey. Melaka ni dia terkenal dengan pelbagai makanan tradisi. Kebanyakan hidangannya adalah pedas dan juga rempah. Yang tu memang akan ada di Melaka. Antaranya yang saya akan review ini, makanan apa tu? Masakan asam pedas, ataupun bak kata Negeri Sembilan, asam podeh. Itulah dia. Rugi kalau anda tidak nikmatinya. Dan pasti sekali akan berkunjung di Melaka, mesti akan rasa masakan ni. Sebab apa tau? Setiap kali kalau kita lalu di mana-mana kawasan Melaka, kampung ke, dekat kawasan macam bandar-bandar sikit ke, pastilah, saya garanti akan ada restoran ataupun kedai akan tulis besar-besar menu utama asam pedas. Itulah dia. Okey, seterusnya, dia memang benar kalau di Melaka ni kita dapat nikmati pelbagai jenis masakan hasil gabungan kaum Melayu, Cina, Baba dan Serani. Diharap masakan tradisional ni tidak akan, orang kata, pupus lah kan, dek orang muda ni. Masakan nenek moyang semestinya tidak akan hilang di telan zaman. Okey, kita balik ke topik utama. Asam pedas. Asam pedas memang terkenal, memang sangat-sangat terkenal kat Melaka. Sebut je lah asam pedas, semua orang akan tahu. Dia memang popular kat Melaka. Walaupun pergi sekali atau pergi 3 kali, sekali tu mesti akan rasa asam pedas. Betul? Tak tipu punya.
Resepi untuk membuatnya dia tak mudah. Dia mudah dan juga tidaklah terlalu mudah. Walau bagaimanapun, terdapat juga di Melaka yang mempunyai resepi asam pedas tersendiri. Ia berlainan lah sebab dia ikut cita rasa yang masak tu lah. Ada yang suka pedas-pedas, ada yang suka lebih kepada macam rasa asam-asam sikit. Ikut cita rasa mereka. Terpulang lah kepada cita rasa kan. Kebiasaannya, bahan-bahan terdiri daripada, yang utama adalah mesti ikan. Ikan. Kebiasaannya orang guna ikan parang, ada juga guna ikan tenggiri, ikan merah ataupun ikan terubuk. Dan juga ada juga orang guna ikan kembung, tak ada masalah, asal di ikan jalan. Seterusnya, dia akan guna cili kering, bawang merah, bawang putih. Nah, yang ini memang kat Melaka mesti akan guna benda ni. Memang famous lah, iaitu belacan. Lagi-lagi belacan Melaka. Apa kau? Seterusnya halia, lengkuas, kunyit. Dan jika ingin menyedapkan lagi masakan, orang akan tambah lagi serai, orang akan tambah daun kesum dan bunga kantan. Bunga kantan ni keluarga saya memang akan guna. Memang yang biasa orang masuk kat laksa tu, bunga kantan, yang tu memang akan masukkan lah. Memang rasa sedap lagi naik lah. Kata bau dia memang naik. Lagi-lagi kalau kat kampung, tak payah nak beli, pergi depan rumah, cabut, dia dah siap tanam lah. Memang sedia untuk asam pedas sebenarnya pasal ni. Sebenarnya akan tambah asam jawa, asam gelugur atau daun limau kurut. Dan bahan-bahan ini hendaklah memang kita akan ikut sukatan lah. Jangan main tabur-tabur letak. Memang apa yang rasa betul, semua rasa habis. Okey, itu saja. Saya nak buat penambahan sikit lah kan. Saya nak buat penambahan sikit sebab tadi ada sebut belacan. Belacan ni kalau kat Melaka memang jadi bahan utama, boleh jadi bahan utama jugalah kalau orang nak masak tu kan. Belacan kalau kat Melaka memang banyak ada lah. Saya cerita sikit lah belacan ni apa, macam mana dia orang buat kan. Belacan ni merupakan sejenis bahan masakan yang diperbuat daripada udang geragau yang dimampatkan. Yang dia dah keringkan, lepas tu dimampatkan jadi bentuk bulat. Saya tunjuk gambar dia. Inilah dia. Ia mempunyai bau yang kuat. Bau dia memang kuat tetapi sedap dan berkhasiat dimakan. Terdapat sesetengah orang yang gemar membakarnya sedikit bagi bau dia naik. Kalau keluarga saya ada juga, kalau dia nak rasa bau tu naik lagi, dia bakar si ujung-ujung tempat yang kita nak masak lah, tempat yang kita nak guna. Betul. Dia bagi bau dia memang kau. Saya ni kalau siapa yang dah sedung, macam saya ni kadang ada lah sikit. Kalau mak tengah masak kat dapur, kita kat ruang tamu ni, mak tak ada apa-apa, kita yang hacum-hacum, bersin. Sebab bau dia kuat, betul. Itulah saya cerita sikit je. Belacan juga, dia merupakan salah satu bahan utama bagi menghasilkan sambal belacan. Sambal belacan ni siapa yang tak suka, betul. Okey, itu saja. Okay guys, kembali kita. Disebabkan PKP ni tak dapat nak pergi luar, jadi tak dapat nak makan kat luar. Jadi kat rumah saya pun tak ada orang nak masak kan, sebab mak saya tak ada. Saya order daripada Food Panda. Nama kedai dia tak nak kalah, Asam Pedas Melaka. Dekat KL pun ada. Nama kedai Asam Pedas Melaka. Okey. Ini makanan dia, asam pedas. Tapi saya tercakap tadi, ni saya pilih asam pedas ikan pari. Ya, ikan pari di situ. Baiklah. Pergi. Makanan dah sampai. Kasih makan.
Alhamdulillah, saya pun tadi dah makan asam pedas. Itulah dia asam pedas. Kita nak review sikit lah makanan dari Asam Pedas Melaka ni. Nama kedai tu Asam Pedas Melaka dekat KL ni. Okey. Rasa dia okey lah, melangkap juga, sedap. Kalau nak rasa asam pedas, kalau nak rasa asam pedas Melaka, tak dapat pergi Melaka, pergilah dekat sini. Alhamdulillah, ada lah rasa dia. Okey, itu saja daripada saya. Alright, thank you. Assalamualaikum. Okey, kali ni sebelum kita memasak, kita haruslah mempunyai etika, iaitu SOP sebelum memasak. Bermakna kita kena membersihkan diri kita untuk memasak. Yang pertama, kita akan mencuci tangan. Mencuci tangan dengan betul. Digosok di telapak tangan, di sebelah jari, menggosok di atas dan bawah, dan membasuh. Okay, untuk part yang kedua, kita ada 5 etika. Untuk part yang kedua, kita akan memakai apron. Yang ketiga, seterus kita memakai apron, kita memakai glove. Tujuan memakai apron ini adalah untuk mencegah baju kita daripada kotor ataupun terkena minyak yang panas. Yang ini pula, pemegangnya tujuannya untuk memegang kuali yang sedang panas untuk mengalihkan makanan yang kita masak ke tempat yang baru. Yang keempat, penutup kepala. Saya tak ada penutup kepala, jadi pakai topi pun boleh. Okey, kat sini saya nak menunjukkan bahawa di sini menunjukkan contoh yang betul dan juga contoh yang tidak betul semasa memasak. Contoh yang pertama adalah kita pakai SOP. Macam video yang saya akan memasak nanti, saya tidak memakai apron dan juga headscarf. So, jadi itu tidak betul. Jadi yang betulnya adalah dengan cara mengikut SOP. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Muhammad Kerana Velocity Program issue 4A Metric number di issue 2020-25269. And today I want to show you how to cook my ethnic Naviko Minang and I from Selangor. This food is from Selangor. Let's go. Roaster ada minyak, ada juga ada cili dan juga bawang. Kita akan letak semuanya. Setelah jamal jering balado kita kering, kita akan letak ketai. Ya, ini dah kesukaan. Kita makan sesudahnya 1/2 sudut berisi. Jadi selesailah kita punya sambal jering balado. Ianya sangatlah senang, mudah untuk dibuat dan ianya adalah makanan bagaimana kami kerana menggunakan jering. Okay, jadi sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.